Hai, nama saya Hatikah binti Ahmad. Hari ini saya akan berkongsi tajuk saya aplikasi pengaruh motivasi dalam pembelajaran di bilik darjah. Salam sejahtera, ini merupakan tugasan kedua saya bagi subjek HMAF 5043. Saya telah memilih tema motivasi dan pembelajaran. Dalam tugasan 1, saya telah menganalisis 4 artikel yang menjurus ke arah faktor yang mempengaruhi motivasi pelajar untuk belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Oleh itu, dalam tugasan ini, saya akan membincangkan bagaimana motivasi dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, seterusnya menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi lebih baik. Kita sering menganggap pelajar kita tidak berminat dengan apa yang kita ajar, dan mungkin biasa terdetik di fikiran kita apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka. Memotivasikan pelajar untuk belajar merupakan satu cabaran yang sangat besar bagi seorang pendidik. Sebagai pendidik, kita akan merasa gembira jika pelajar mempunyai motivasi intrinsik, iaitu mereka sendiri mempunyai motivasi untuk belajar. Kita berharap agar pelajar didorong oleh sifat ingin tahu mereka dan keinginan yang mendalam untuk tahu dan memahami dunia di sekeliling mereka. Sayangnya, kita tahu ini jarang-jarang berlaku. Menurut Gracia 1992, motivasi adalah yang mempengaruhi kegairahan, pemilihan, arah dan pemeliharaan semua tingkah laku. Pelajar memerlukan beberapa bentuk rangsangan untuk mengaktifkan, memberi arahan, mendorong kegigihan dalam pelajaran dan usaha mereka. Motivasi adalah tenaga untuk belajar, untuk tahu, mencapai serta mengekalkan tingkah laku positif ini dari semasa ke semasa. Motivasi adalah apa yang merangsang pelajar untuk memperoleh, mengubah dan menggunakan ilmu pengetahuan. Menurut Gardner dan Lambert 1972 dan Jamali Ismail 1992 menyatakan dalam pembelajaran bahasa, sikap dan motivasi adalah mempunyai kaitan yang sangat rapat antara satu sama lain. Jika pelajar mempunyai sikap yang positif dan tinggi, maka tahap motivasinya akan berjaya menguasai bahasa kedua. Dan begitu juga sebaliknya. Malah, sikap seseorang terhadap sesuatu bahasa amat mempengaruhi motivasinya untuk mempelajari bahasa tersebut. Motivasi terdiri daripada dua jenis, iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan suatu motif yang timbul daripada dalam diri untuk berbuat sesuatu. Menurut Sadiman 2010, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang daripada luar kerana ia datang dari dalam diri setiap individu yang mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan. Orang yang mempunyai motivasi intrinsik menentukan matlamatnya sendiri dan berusaha mencapainya. Tiada paksaan dalam membuat sesuatu. Seandainya berlaku paksaan, maka persepsi mereka akan menurun. Motivasi ekstrinsik pula diwujudkan daripada rangsangan luar dengan tujuan menggerakkan individu supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya. Gardner dan Lambert 1972 berpandangan bahawa motivasi intrinsik sebagai motivasi integratif yang mendorong seseorang untuk mempelajari sesuatu perkara, khususnya bahasa, kerana mereka berkeinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat bahasa sasaran. Motivasi intrinsik ini dapat dirangsang dalam bentuk-bentuk seperti pujian, insentif, hadiah, duit dan membentuk suasana dan iklim persekitaran yang kondusif bagi mendorong para pelajar untuk belajar. Terdapat pelbagai cara yang dicadangkan oleh penyelidik dalam meningkatkan motivasi pelajar dalam suatu proses pembelajaran, seperti yang dicadangkan oleh
Keller, iaitu model SARCS Keller yang dicadangkan pada tahun 1983. Ia menekankan 4 komponen, iaitu A untuk attention ataupun perhatian, R relevant ataupun kesesuaian, C confident ataupun keyakinan, dan juga S satisfaction, iaitu kepuasan. Turner dan Paris 1965 juga mencadangkan 6 strategi untuk meningkatkan motivasi yang dipanggil 6C atau 6C. 6C tersebut ialah C for challenge ataupun cabaran, C control iaitu kawalan, C collaboration iaitu kolaborasi, constructive meaning pembinaan yang bermakna, dan juga C consequences iaitu akibat. Berdasarkan model ARCS Keller dan juga motivasi 6C, maka kita boleh mengaplikasikan motivasi dalam 3 peringkat, iaitu sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru perlu membuat rancangan mengajar dan menyediakan bahan bantuan mengajar yang akan digunakan. Selain itu, guru-guru juga harus merancang bagaimana untuk menimbulkan rasa minat belajar sepanjang pelajaran selepas tamat pengajaran. Selain penerapan motivasi ekstrinsik seperti menggunakan pelekat bintang dalam carta kemajuan kelas, guru perlu juga menerapkan motivasi intrinsik. Guru-guru juga boleh menimbulkan minat dalam kalangan pelajar mengenai topik yang diajar, seperti mengarahkan perhatian mereka membaca bahan-bahan yang relevan, memasang poster dan gambar rajah berkaitan di dinding bilik darjah, atau meminta pelajar membawa barang-barang untuk dipamerkan. Untuk menggalakkan dan memotivasikan pelajar menggunakan kemahiran teknologi maklumat iaitu ICT, maka guru-guru perlu menyusun penggunaan makmal komputer seperti memasang jadual penggiliran supaya semua murid dapat menggunakan komputer. Penglibatan murid dalam aktiviti-aktiviti kecil seperti mengumpulkan bahan-bahan, keratan-keratan akhbar atau membawa barang dari rumah secara tidak langsung, ini akan dapat memupuk rasa tanggungjawab serta minat dalam kalangan mereka. Sebelum memulakan sesi pelajaran, guru-guru boleh menimbulkan rasa minat dalam belajar mengenai topik yang ingin dipelajari. Contohnya, guru boleh menggunakan step induksi yang menarik seperti memakai kostum Arnab di dalam bilik darjah semasa topik yang berkaitan haiwan peliharaan. Bagi mendorong minat terhadap pelajaran juga, guru-guru boleh mengemukakan soalan-soalan yang mencabar serta menghendaki murid atau pelajar meneroka dan mengetahui sendiri mengenai sesuatu topik tersebut. Apabila timbulnya minat, mereka akan mempunyai motivasi intrinsik untuk mengikuti langkah pengajaran yang berikutnya. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran pula, guru-guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan bagi memperkenalkan sesuatu topik dengan melibatkan pelibatan pelajar, sama ada dalam perbincangan ataupun aktiviti yang bersesuaian dengan topik. Penghargaan dari guru amat penting kerana akan dapat memotivasikan pelajar mengikuti pelajaran di bilik darjah. Contohnya, guru sering melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kata-kata lisan seperti, "Wah, awak ini sungguh pandai. Wah, awak ini sangat cemerlang. Kerja awak ini sangat kemas," ataupun memberikan isyarat tubuh badan seperti tersenyum, mengiyakan atau menganggukkan. Bagi pelajar yang mempunyai motivasi intrinsik yang sangat rendah, guru-guru boleh memberikan ganjaran kecil seperti memberi mereka gula-gula, bintang pada carta yang membawa rasa pencapaian dan penghargaan yang bagus. Walaupun ganjaran yang diberikan oleh guru berperanan sebagai motivasi ekstrinsik, tetapi ini juga boleh menghasilkan motivasi intrinsik pada setengah murid. Guru-guru mesti mengelak daripada mengkritik pelajar semasa pelajaran berlangsung. Mereka perlu mendapatkan kepercayaan dan penghormatan serta biarkan mereka merasakan mudah didekati oleh
para murid atau para pelajar. Selain itu, suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan guru yang mempunyai komunikasi yang berkesan dapat memotivasikan pelajarnya mengikut pelajaran dan pembelajaran dengan baik. Selepas tamat sesi pembelajaran, berikan waktu kepada pelajar untuk memberi refleksi dan biarkan mereka mencatat di dalam buku catatan mereka. Proses ini akan dapat membantu pelajar menilai kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada diri mereka supaya guru dapat memberikan pertolongan yang khusus. Penilaian guru boleh dibuat melalui kerja rumah ataupun secara lisan di penghujung pengajaran. Guru-guru boleh memberikan kata-kata perangsang terhadap pencapaian pelajar berdasarkan matlamat pembelajaran mereka. Maklum balas ini akan dapat membina dan memotivasikan pelajar. Guru-guru juga boleh menyediakan aktiviti-aktiviti lanjutan selepas proses pengajaran dan pembelajaran, seperti kuis-kuis dalam talian yang membolehkan pelajar menjawab kuis pada waktu lapang. Sebagai guru yang prihatin, perhatian yang sepenuhnya perlu diberikan kepada pelajar yang kurang cerdas dengan menyediakan latihan tambahan untuk mencapai hasil pembelajaran. Tapi perlu diingat, jangan memberi latihan yang terlalu senang kerana ia akan menyebabkan mereka berasa bosan, atau memberi yang terlalu susah sehingga mereka merasa tidak berupaya atau berputus asa. Berilah latihan yang tinggi sedikit dari kemahiran yang telah dikuasai mereka. Ini akan dapat meningkatkan motivasi mereka. Sikap prihatin juga perlu diberikan kepada pelajar yang tidak mempunyai keperluan asas yang mencukupi, seperti mereka yang pergi ke sekolah tanpa buku, tanpa alatan tulis serta tidak mempunyai makanan yang sihat di rumah. Justru guru-guru perlu mengambil langkah yang sewajarnya untuk membantu pelajar terbabit. Contohnya, masukkan mereka dalam rancangan makanan tambahan ataupun RMT. Bekalkan mereka buku tulis secara percuma dan terapkan nilai murni dalam kalangan murid lain agar tidak menghina murid yang miskin. Implikasi penggunaan teknik-teknik motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran akan dapat meningkatkan penglibatan dan pencapaian akademik pelajar. Justru, guru-guru mesti mempercayai bahawa pencapaian semua murid boleh dipertingkatkan melalui penerapan motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Semoga apa yang saya kongsikan tadi akan memberi maklumat yang berguna kepada semua guru di luar sana. Jika terdapat sebarang kesilapan, saya memohon ampun dan maaf. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.